Jadi dengan adanya usaha seperti ini, sama ada datang daripada FAM ataupun wilayah, tak kira siapa penganjur, asalkan platform itu wujud, bila platform dah ada, pastinya minat itu akan datang dan pemain juga akan bertambah lah. Ya, penambahbaikan salah satunya pasukan. Kita telah adakan promosi ini sejak awal tahun lagi. Untuk kita adakan pada bulan ini. Dulunya kita ada 6 pasukan, sekarang kita ada 10 pasukan. Dulunya hanya di Lembah Kelang, tetapi tahun ini kita dapat menarik minat negeri-negeri lain juga untuk datang ke wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dalam masa sama juga kita dapat mempromosikan Kuala Lumpur ini sebagai satu pembangunan sukan bola sepak wanita. Dan satu lagi saya nak tambah, selain daripada liga ini juga, kita ada juga kursus kejurulatihan yang kita adakan sepanjang liga ini berlangsung, dan saya buka semua kepada pasukan-pasukan yang mana yang berminat untuk menjadi seorang jurulatih. Dan seperti mana yang YB Hanaya telah katakan sebelum ini, selepas jadi atlet ke mana mereka. Jadi bila dia ada kursus, dia pergi kursus, dia ada lesen kejurulatihan, sekurang-kurangnya mereka boleh menjana pendapatan untuk golongan wanita ini. Terima kasih. Oh ya, alright. Okey. Pada dalam masa yang sama, LWN sedang berlangsung sekarang. LWN hanya ada 6 pasukan, tapi KL Women Super League ada 10 pasukan. Mungkin something yang boleh dibanggakan, dapat menarik lebih ramai pasukan. Baik, ini adalah inisiatif sebenarnya anak-anak muda Porter untuk merangka satu pertandingan, dan usaha ini sebenarnya direalisasikan oleh YB Nik Nazmi. Kita bersama-sama membincangkan terutama memula kita di lokaliti di Setiawangsa, kemudian kita pergi ke wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan pengalaman yang ada, semangat yang ada, dan dari segi keistimewaannya, kalau semua rakan-rakan media boleh tengok di platform media sosial kami. Kami ada statistik yang mana boleh melihat pemain-pemain ini beraksi. Sebagai contoh YB, kalau contoh dia menyepak beberapa kali dalam satu kejohanan, pelari, akurasi dan sebagainya, mereka boleh tahu dari segi statistik pemain mereka. Dan dalam sama-sama juga kita ada highlight dan juga beberapa keistimewaan yang ada dalam liga ini yang boleh tuan-tuan boleh lihat di platform media sosial kami. Dan sokongan rakan-rakan media juga membantu untuk menaikkan publicity liga bola sepak wanita ini. Sambutan dan sokongan daripada parents. Alhamdulillah, untuk pengetahuan yang berhormat juga yang lain-lain, dulu kita buat 18 tahun ke atas, tetapi kita turunkan umur 14 tahun ke atas. Jadi kita akan ada pelapis-pelapis. Yang sekarang ni, kalau kita lihat Sukan Malaysia Sukma yang sekarang dah mempromosikan sukan bola sepak wanita. Tahun depan, pemain bawah 21 tahun akan mewakili pasukan negeri masing-masing untuk Sukan Malaysia Sukma di Sarawak. Jadi, wilayah Persekutuan telah berangka agenda ini untuk kita scout team pemain bola sepak wanita untuk beraksi di Sukan Malaysia Sukma tahun hadapan. Kalau ikutkan pool pemain wanita tak besar kan? Jadi adakah ada kriteria yang sama juga akan bermain dekat sini, atau ada syarat tertentu untuk pastikan bakat-bakat baru tak tumbuh? Objektif program ini adalah untuk beri ruang kepada pemain-pemain yang sebenarnya tak ada pasukan, dan pemain-pemain di peringkat akar umbi yang mana mereka ni bermula dengan social team. Jadi bila kita angkat liga ini di peringkat negeri, jadi pasukan ini yang tak pernah mendapat liputan. Sebagai contoh, saya bagi contoh iklan yang kita buat di pavilion. You bayangkan, you pasukan di Kaman, tapi you punya logo yang baru you buat team tu, you boleh ada di pavilion untuk dapat promosi sebegitu. Jadi ini inisiatif kepada pihak penganjur dan YB Nik Nazmi, dan kita nak lebih lagi sebenarnya kalau publicity itu dapat, dan dapat kerjasama sebenarnya dengan rakan-rakan media untuk publish di platform masing-masing. Itu yang kita perlukan. Sebenarnya hasrat atlet dalam banyak town hall, mereka minta lebih banyak lagi platform untuk mereka bertanding, untuk baiki ranking mereka. Jadi dengan adanya usaha seperti ini, sama ada datang daripada FAM ataupun wilayah, tak kira siapa penganjur, asalkan platform itu wujud, bila platform dah ada, pastinya minat itu akan datang dan pemain juga akan bertambah lah. Dan dana dalam bola sepak saya rasa agak beruntung kerana dia banyak peminat. So walaupun dia baru sahaja Super League ini, tetapi penaja dah banyak dah, kan? Ya, so dia kena manfaatkan peluang ini untuk wujudkan lebih banyak lagi event seperti inilah, terutamanya di kawasan bandar Kuala Lumpur. Ya.
Kalau boleh, tentunya bagus kalau kita ada Super League seperti ini di Sabah, di Sarawak, supaya kos penganjuran untuk mereka terbang ke sini pengangkutan tu mahal. Itu sebab kadang-kadang berita dalam viral baru-baru ini juga semuanya tersangkut kerana dia tak cukup duit untuk beli kos untuk kapal terbang. Itu sebab sekarang kita minta agensi-agensi semua kalau kita boleh rotate penganjuran tu pergi juga ke Sabah dan Sarawak supaya pemain kat situ ada peluang untuk turut bersamalah. Dan kali ini kita nak ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan kerana mereka juga peka terhadap isu ini, dan saya percaya Menteri Pendidikan akan fokus dana untuk bantu pelajar luar bandar untuk turut terlibat dalam pertandingan-pertandingan yang dianjurkan di sini. Kalau tidak, tak ada, hanya kawasan bandar saja asyik boleh ambil bahagian. Dan kita juga mintalah ahli parlimen, wakil-wakil rakyat, ahli Dewan Negeri, kalau yang ada peruntukan boleh bantu, guna peruntukan untuk bantu murid sekolah yang nak terlibat dalam sukan. Ya. Okey? Boleh soalan lain punya. Wali, naik baru ni isu naik tim Indonesia dengan BM, isu pemakaian bagi jaringan di Akademi Badminton Malaysia. So bagi lihat perkara ini bagi macam mana? Nampaknya macam jadi isu besar juga because Indonesia tak boleh nak claim because dia ada sponsor dia, kita BM ada Yonex. So macam mana bagi tengok? Okey, komen saya yang ini bagi BAM untuk selesaikan kerana ini bukan satu isu baru dan Lizija bukan satu-satunya pemain independen. Ada lagi, banyak lagi pemain independen, dan kalau sebelum ini BAM dah boleh selesaikan isu ini, Datuk Lee Chong Wei juga telah bersuara, kita biarkan mereka selesaikan internal dulu. So maybe why do we need perkembangan sejak Paris with all these problems and sacrifice coming up right now? So how do you see it? I haven't spoken to Zija yet, tetapi saya percaya dengan adanya jurulatih baru, Zija akan dapat menumpukan usaha lebih strategik dan ada guidance daripada coach beliau lah. Saya percaya kena bagi masa kepada jurulatih baru untuk laksanakan tanggungjawab dan tugas beliau dulu. Sukan ini dia bukan macam kelas memasak, tiba-tiba boleh masak dan tiba-tiba semua boleh makan. It takes training and practice, and dia ambil masa sikit. Okay? Boleh ya? Mungkin kalau melihat pada attitude Lizija sendiri, YB tengok macam mana Datuk Lee Chong Wei sendiri pun dah bersuara kan. So YB sendiri melihat macam mana perkara tu, adakah ia boleh menjejaskan dia punya perkembangan prestasi dia ataupun macam mana? Like I say, this issue biar BAM settlekan, and this is not the first time and not the only independent player yang terlibat dalam isu sponsor and pakaian lah. So no comment on attitude this pemain that pemain lah. This keep it as a apparel punya issue and not an attitude punya issue lah. Okay? Jadi daripada Metro, seperti kita tahu kontrak pengarah MSN Datuk Syafawi mungkin akan habis September ni. Mungkin sekarang ini KPS sudah dicalon untuk pengganti dia, ataupun mungkin Datuk Syafawi akan disambungkan kontrak dia. Jadi kita tahu pun bertubuh lagi kan. So itu amat penting. So dia komen lagi. Datuk Syafawi punya kontrak belum habis dan beliau sangat sibuk untuk Asia Games dan juga LTDL. So kita bagi beliau fokus dalam kerja tersebut. Rancangan saya sudah ada perancangan tersebut, tetapi saya simpan dulu dan bila tiba masa saya akan umumkan. Boleh ya? Tapi kontrak dia kalau ikutkan bila tak tamatnya yang sebetulnya September. tapi dia diberi masa untuk selesaikan Sukan Asia dan LTDL semua. Don't worry, everything is taken care of. Jangan risau. Jangan risau, okay? We just Maknanya kalau kata Sukan Asia 9 sampai Oktober kan, so maknanya selepas Sukan Asia tu lah. kita tunggu. Extended No, don't worry, kita tunggu. Katanya Alif ni mungkin akan menggantikan tempat dia ni. Rumours ni dah start beberapa bulan yang lepas dah. Kalau kita tak cakap pun rumours itu akan wujud. So kita biarkan dulu. Let's just focus on the issue dulu, LTDL dengan Asia Games. Boleh ya?